Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan kuliah kita dengan ulangan kepada yang lepas, iaitu tentang pembentukan doublet. So saya rasa kebanyakan pelajar dah mula faham tentang kegunaan ataupun kita kata idea utama mengapa kita perlu belajar ideal flow. Okay, iaitu kalau doublet kita tengok yang ini. Okay, so kalau doublet membawa maksud apabila sink dan source bertemu pada titik yang sama. So dia akan membentuk streamline seperti ini. Cuma yang awak kena berhati-hati, pembentukan stream function ini, streamline pattern ini bergantung kepada pada paksi mana ia berada. Sekiranya ia berada pada paksi X, dia akan membentuk seperti ini. Dan sekiranya ia berada di paksi Y, ia akan berbentuk seperti ini. So saya harap pelajar dapat melukis streamline ataupun streamline pattern ini dengan baik. Okay, dan saya harap awak juga faham apa yang doublet berdasarkan takrifan apabila source dan sink berada pada titik yang sama. Oleh itu apabila berada pada titik yang sama, nilai theta adalah sama. Oleh itu kita perlu do something, buat sesuatu supaya pengiraan dapat dilakukan. Dan gambar rajah ini saya harap awak boleh ingat dan awak boleh melukis kembali kerana ini adalah turning point untuk kita mengeluarkan satu lagi function berdasarkan gabungan antara sink dan source atau yang dikenali sebagai doublet. Dan sekiranya awak teruskan pengiraan ini, awak akan dapati bahawa, okay, kita tamat di sini yang lepas. So kita akan dapati bahawa function combination, maksudnya psi combination for sink plus source ialah M AB over 2 pi sin theta R. Oleh itu, kita meringkaskan bahawa mu di sini adalah hasil darab M, iaitu strength of doublet ataupun strength of source, kerana pada saat ini nilai sink dan source, strength of sink dan juga strength of source adalah sama. Okay. Maknanya nilai strength of doublet M didarabkan dengan AB akan menghasilkan satu lagi pemalar iaitu mu yang dikenali sebagai strength of doublet. So kemudian kita boleh ringkaskan stream function untuk doublet ialah mu over 2 pi R sin theta. Cuma ada setengah buku yang dia beranggapan bahawa mu over 2 pi adalah pemalar. Maksudnya nilai ini keseluruhan adalah pemalar. So oleh itu ada buku yang menggunakan pakai mu sama dengan sin theta over R. So yang itu saya harap awak dapat berhati-hati. So kemudian kita akan melihat ringkasan tentang pengiraan component velocity. So component velocity kita boleh mengira dengan menggunakan Cauchy-Riemann equation. So kita ada psi doublet sama dengan mu 2 pi R sin theta. Oleh itu UR daripada Cauchy-Riemann equation kita akan dapat d psi over R d theta. So kita boleh dapat 1 per R d theta untuk psi doublet, dan sekiranya kita lakukan operasi ini kita akan dapat UR sama dengan mu over 2 pi R square cos theta. Dan begitu juga U theta berdasarkan Cauchy-Riemann equation adalah negatif d psi over dr. Oleh itu kita boleh kita selesaikan persamaan ini, kita boleh dapat U theta sama dengan mu 2 pi R square sin theta. So saya harap pelajar tidak lebih kepada menghafal sahaja. Pastikan pelajar boleh membuat pengiraan perbezaan yang ini. So resultant velocity kita boleh tulis seperti ini. So saya harap rumus ini adalah satu rumus yang common bagi awak. Oleh itu kita boleh mengira bahawa Q ataupun resultant velocity di sini sama dengan mu over 2 pi R square. So seterusnya dengan menggunakan idea yang sama, so kita boleh mengira velocity potential V sama dengan negatif mu per 2 pi R cos theta. So cara pengiraan yang ini boleh dibuat dengan menggunakan idea yang sama, cuma awak ganti yang ini dengan Cauchy-Riemann equation yang melibatkan nilai V. Itu sahaja yang perlu awak faham.
Okay, so boleh So jadi sampai sini saya rasa rintitan daripada kuliah yang lepas. Okay, sebagai nota saya harap awak boleh dapat snapshot yang ini. Maknanya sekiranya diminta untuk awak menyelesaikan dalam bentuk Cartesian coordinate, oleh itu hubungan antara Cartesian coordinate dan juga doublet adalah seperti ini. So jadi saya harap awak dapat alert bahawa kita menggantikan nilai R di sini adalah sama dengan R square sama dengan X square campur Y square. So idea dia datang dari mana? Idea dia kita beranggapan kita ada bulatan di sini dan ini adalah jejari. So ini adalah R, so kita boleh dapat bahawa nilai ini adalah X dan nilai ini adalah Y. So maknanya awak gantikan sahaja di bahagian ini, maknanya kita ada so kita ada R di sini, so awak gantikan dengan X, Y dan sebagainya. So insya-Allah awak boleh mendapat nilai ini. Okey. Lagi satu perkara yang awak kena alert, nilai doublet bergantung daripada paksi mana awak derive doublet tersebut. So sekiranya di atas paksi X, so dia akan menghasilkan nilai ini. Okey, dan sekiranya di atas paksi Y, dia akan menghasilkan nilai ini. Okey. So saya harap awak boleh screenshot nota ini untuk sebagai nota simpanan. Okey, so kita tamatkan tajuk doublet. Kita pergi kepada satu lagi keadaan iaitu apa yang akan berlaku sekiranya apa yang akan berlaku sekiranya kita gabungkan source campur sink dengan linear. Okey, dia akan menghasilkan satu lagi keadaan Rankine body, tetapi buat kali ini dia tidak menghasilkan Rankine half body. Dia menghasilkan Rankine full body. Cuma kita tak panggil dia Rankine full body kerana apa? Kerana bentuknya berbentuk oval. Okey, itu satu. Okey. Di sini, bila awak buka buku teks, sekiranya awak nampak perkataan source plus sink seperti ini, ia bermaksud bahawa awak ada satu source di sini dan awak ada satu sink di sini. Maksudnya kedudukan sink dan source bukan pada titik yang sama. Itu yang dimaksudkan source plus sink. So sekiranya source plus sink berada pada titik yang sama, ia akan, buku teks akan menulis doublet campur linear. Kita akan melihat doublet campur linear pada nota yang akan datang. So kita pergi satu-satu dulu. Untuk doublet campur linear ini, ia bukanlah silibus utama di dalam topik ini. Oleh itu saya pergi laju sedikit. So saya harap awak boleh print screen dengan cepat lah. Betul, awak boleh buat ini kerana dia yang sebenarnya di luar silibus kita. Untuk half body Rankine, ia adalah silibus kita. Untuk source campur sink campur linear ataupun oval Rankine body, ia bukanlah silibus utama, tetapi ia sesuatu yang perlu awak tahu supaya awak boleh imagine apa yang akan berlaku apabila doublet bertemu dengan linear. Diringkaskan cerita, apabila sink dan source, so kita tahu bahawa kalau sink dan source, kalau sink dan source, katakan kita ada sink di sini, kita ada source di sini, ia menghasilkan bentuk bunga seperti ini. So saya harap awak dapat imagine. Ni saya lukis besar sikit lah. So sekiranya kita ada linear source di ini, selalunya saya harap awak dapat imagine titik di sini adalah source. SR. Jadi apabila linear bertemu dengan source, dia akan membentuk half body Rankine, betul kan? Kemudian awak imagine di sebelah kiri ini adalah sink. Sink mempunyai sifat dia akan suck, dia akan sedut aliran tersebut. Oleh itu aliran yang berlaku di sini kita kata dia tidak dapat bergerak jauh. Kerana apa? Apabila dia nak bergerak, dia akan disedut oleh sink. Oleh itu dia akan membentuk bentuk yang sama juga seperti di sini dan akhirnya ia akan membentuk oval.
Okay. Kenapa dia berbentuk oval? Kerana kalau kita lihat apabila source bertemu dengan linear, ia akan membentuk half body Rankine half body, dan awak boleh imagine bahawa Rankine half body adalah berbentuk semi oval. Dia bukanlah berbentuk semi bulatan. Oleh itu, apabila ada sink di sebelah sini, awak pun tahu bahawa sink mempunyai sifat seperti source. Source adalah, kita tahu adalah n theta over 2 pi, tetapi sink akan membentuk negatif m theta over 2 pi. So apa maksud negatif di sini? Dia memberi maksud ia akan menghasilkan efek yang sama cuma di dalam reverse direction. Okey, so jadi maksudnya arus bahagian di sini terhasil sama seperti source bertemu dengan linear, dan reverse effect berlaku di bahagian ini kerana sink bertemu dengan linear. Oleh itu, diringkaskan cerita, saya harap awak dapat imagine bahawa sekiranya sink dan source wujud, okay, awak kena fikir satu persatu dulu. Sink dan source wujud, membentuk satu pattern. Then linear dialirkan kepada sink dan source, menghasilkan satu keadaan yang dinamakan oval Rankine body. Okay. Dan sifat-sifat pencampuran ini kita kata adalah sama seperti yang saya pernah terangkan di awal kuliah, iaitu aliran di dalam oval, okay, akan mengalir seperti biasa, seperti ini. Okay, aliran di dalam oval tidak akan keluar garisan. Okay. Begitu juga aliran di dalam linear. So aliran linear kita akan mengalir dan dia akan naik, dia akan turun semula dan bergerak. So tidak akan ada aliran linear yang akan cross masuk ke dalam oval. Okay. Kemudian di dalam keadaan ini awak kena imagine bahawa wujud stagnation point. So sewaktu kita belajar source campur sink, source campur linear, kita kata wujud stagnation point di sini. So di dalam oval Rankine body kita akan ada stagnation point di sini dan juga stagnation point di sini. Kenapa di sini berlaku? Kerana kita imagine bahawa molekul daripada atas bertemu dengan molekul daripada bawah dan ia akan berlanggar dan kemudian berhenti seketika sebelum ia meneruskan perjalanan di sini. Okey, itu yang awak kena faham ke atas pembentukan oval Rankine body. Dia adalah seolah-olah reverse effect yang berlaku apabila source bertemu dengan linear. Okey. Dan perkara ini kita kata special kerana walau apa pun jarak di sini, jarak antara sink dan source di sini, dia tetap akan membentuk oval. Kemudian kita lajukan sedikit. Okey. Okey. Oleh itu, saya ingin memperkenalkan beberapa topik atau poin yang penting. Pertama ialah stagnation point. Kita ada dua di sini. Kemudian awak perlu faham bahawa kita membicarakan tentang psi combination. So jadi psi combination apabila dikatakan source campur linear campur sink, ia akan hanya refer kepada bentuk oval ini. Okay. Itu sebab kalau awak tengok nota yang terdahulu, kita akan lihat ada psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. Kerana apa? Pada psi ini, di sini masih lagi linear kerana perjalanan masih lagi garis lurus. Setelah ia bertemu di sini dan ia membentuk oval, so di sini akan menjadi psi combination. Okey. Psi yang atas ini kita kata ini adalah linear. Tetapi yang atas ini kita kata akan menjadi psi combination, tetapi psi combination itu bukanlah sama dengan nilai combination ini. Okay, yang itu awak kena faham. Jadi kalau awak tengok nota berkenaan dengan ideal flow, awak akan nampak orang akan tulis psi kosong, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5 dan seterusnya. So ini saya pernah terangkan pada kuliah yang sebelum ini, bagaimana untuk mencari psi ataupun stream function di atasnya. Maksudnya kita akan menggunakan ideal continuity equation. Kita akan paling mudah secara general ialah kita imagine
bentuk empat segi yang ada akan mempunyai nilai mass ataupun volume yang sama. Oleh itu kita boleh imagine apakah bentuk yang selepasnya. Okay, so saya harap awak refer balik nota berkenaan dengan ini. Okay, itu common point yang ada pada oval. So kita ada stagnation point, kita ada side combination. Tetapi bentuk oval berbeza dengan bentuk bulatan. Ia ada dua parameter lain yang berbeza, iaitu kita ada nilai L, iaitu total panjang oval, dan kita ada nilai A, jarak antara titik tengah ke sink dan juga titik tengah ke source, dan juga kita ada width of oval. Maknanya kita ada lebar oval. Okey, so yang itu. So jadi di sini. Oleh itu diringkaskan cerita sekiranya kita combine antara source, sink dan linear, kita boleh membentuk equation seperti ini. Okey, so kemudian apa yang boleh kita buat, selalunya untuk oval Rankine body kita akan membuat pengiraan berdasarkan Cartesian coordinate. So kita ada tangent. So saya ringkaskan pengiraan, saya terus tunjuk aja. So dia akan menjadi m over 2 pi dalam kurungan tangent, reverse tangent y over x tolak a minus m over 2 pi dan seterusnya. Okay, so rumus ini seeloknya awak hafal lah. Okay, so jadi kalau saya besarkan supaya memudahkan. So kalau diringkaskan, kebanyakan buku teks akan menulis sebagai nilai ini. Ini adalah kita kata psi, stream function for oval Rankine body. So di dalam M ini adalah nilai strength of source atau strength of sink. Kerana syarat dia source dan sink mestilah mempunyai kekuatan yang sama. Barulah dia boleh keluar dan dia boleh sedut semua sekali 100%. Okay. So A di sini lebih kepada jarak antara titik tengah ke source ataupun jarak titik tengah ke sink. So jangan terkeliru nilai A ini dengan nilai A yang ada pada rumus vortex. Vortex ada juga R equal over A. So A di situ bukanlah jarak antara daripada titik tengah ke source. Okay, yang ni saya harap kita snap aja. So velocity component kita berdasarkan Cauchy-Riemann equation. So kalau awak masukkan nilai, awak boleh dapat sebutan ini. So seterusnya untuk U, dan ini adalah sebutan untuk V berdasarkan Cauchy-Riemann equation. So kita boleh dapat sebutan ini. Dan seterusnya sekiranya kalau kita mengira untuk length of oval Rankine body. So length of oval Rankine body ialah nilai L. So jadi bagaimana kita ingin mengira nilai L, kita fokus awaknya imagine bahawa seolah-olah kita ada satu bentuk oval dengan equation yang tertentu. Jadi apa yang boleh kita buat, kita berilah koordinat. So jadi kita akan beri nilai koordinat y sama dengan 0. Kerana apa? Kerana apabila kita masuk y sama dengan 0, ini titik tengah kan? Y sama dengan 0, tentulah kita dapat nilai x adalah jarak maksimum. Oleh itu 2 kali nilai x, jika y sama dengan 0, stagnation point, okey kita silap. Okey, kita masukkan nilai y sama dengan 0, kita boleh dapat nilai x. Oh betul lah. Silap. Okey, kita masuk nilai y sama dengan 0, kita boleh dapat nilai x di sini dan nilai x di sini. Oleh itu, hasil tambah kedua-dua nilai ini akan dapat length of oval Rankine body. Okey, jadi setelah kita masukkan 0, kita boleh dapat nilai ini dan seterusnya kita boleh dapatkan nilai. Okay, so kita boleh dapatkan hasil daripada pengiraan ini, kita boleh dapat pengiraan x sama dengan campur tolak a square root m over pi to a plus 1. So awak kena ingat plus minus di sini akan reflect koordinat untuk negatif dan positif. Okay, jadi awak kena faham. Okay, maknanya nilai x yang kita cari di sini adalah lebih kepada koordinat. Okay, so jadi awak kena memahami.
Okey, sekiranya untuk mengira nilai untuk mengira length of oval Rankine body, L rumusnya adalah menjadi ini. Okey, so setengah buku teks dia hanya memberikan nilai rumus untuk pengiraan oval Rankine body. Okey, seterusnya kita pergi width of oval Rankine body. So yang ni kita kata sama juga yang berlaku. So awak anggap bahawa pengiraan yang kita buat adalah berdasarkan equation untuk oval. Oleh itu apa yang kita buat, okey, sama juga tapi kali ini kita masukkan nilai X sama dengan 0 supaya kita boleh dapat nilai Y yang maksimum. Okey, 2 kali ganda nilai Y akan menghasilkan width of Rankine body. Jadi kita masukkan di mana? Kita masukkan di dalam psi combination. Kerana dalam psi combination mewakili nilai oval ataupun mewakili bentuk oval yang terhasil di sini. Okey, boleh So jadi kita ada psi untuk oval. So kemudian kita boleh masukkan nilai X sama dengan 0. So seterusnya kita boleh ringkaskan seperti yang tertera di bawah ini dan akhirnya ia boleh menjadi seperti ini. So jadi sebenarnya memadai untuk awak mengingati rumus untuk mencari nilai H, iaitu 2 kali ganda nilai Y max, iaitu 2 M over pi U reverse tangent Y max over A. So di sini mungkin kita kata okey, awak boleh dapat nilai max. Okey.